Selamat datang saudara-saudari. Kita bersambung mengenai Roh Kudus dan mereka yang percaya. Ya. Dan kita berkata bahawa Roh memberi kita penyelamatan. Roh memberi kita kuasa. Ya. Kita sudah belajar semalam, pimpin dalam kebenaran. Roh Kudus akan pimpin kita dalam kebenaran untuk hidup suci. Ya, dia akan mengajar kita segala benda. Roh Kudus juga boleh memberi hidup di dalam badan jasmani kita. Ya, dia juga boleh memberi kita kuasa untuk melayani Tuhan. Dan sekarang kita mau belajar bahawa dia memberi kuasa kita untuk berdoa. Ya, sungguh baiknya. Bila kita berdoa, dia memberi kita kuasa. Ya, dalam Yudas satu babak aja ayat 20 berkata, "Kamu saudara-saudara aku, teruslah bina hidup yang berdasarkan kepercayaan kepada Kristus. Iman kamu sangat suci. Berdoalah dengan pimpinan Roh Allah." Ya, kerana Roh Allah boleh memimpin kita berdoa. Ada kalanya kita tidak tahu apa kita nak berdoa, tetapi Roh Allah akan memimpin kita macam mana berdoa. Ya. Dan dia berkata dalam Efesus babak 6 ayat 18. "Lakukanlah semuanya sambil berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah. Berdoalah sentiasa, sebagaimana Roh Allah memimpin kamu. Oleh itu, bersiap sedialah dan janganlah menyerah. Berdoalah sentiasa untuk semua umat Allah." Ya, kita mesti berdoa kepada orang yang percaya kepada penyelamatan Yesus Kristus. Ya, sungguh baiknya. Dan dalam Roma babak 8 ayat 26 dan 27 berkata, kita mencarinya, Roma babak 8 6-27, dia berkata, "Begitulah juga Roh Allah datang menolong kita yang lemah ini. Kita tidak tahu bagaimana kita patut berdoa. Roh itu sendiri bermohon kepada Allah dengan erangan yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Allah yang mengetahui segala isi hati manusia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Roh itu, kerana Roh itu memohon kepada Allah bagi umatnya sesuai dengan kehendak Allah." Ya, kita berdoa mengikut hasrat hati Allah. Itulah kita berkata juga kita mau belajar dan tahu berdoa dalam roh, ya, dalam bahasa yang ajaib. Kerana ada kala kita tidak boleh bertutur atau berdoa dengan satu bahasa sahaja, tetapi dengan bahasa roh kita boleh berdoa berjam-berjam. Lama kita boleh berdoa menggunakan bahasa roh. Ya, kita mesti selalu mengingatkan dan berdoa kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus memimpin kita berdoa dalam roh. Shadabashi karabashi karamanene kanamashi karabashi karabashi kalelele karabashi karabas, iaitu kita selalu berdoa supaya kita tahu Roh Kudus itu betul-betul berkuasa dalam hidup kita. Ya, betul-betul kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus.
dan segala yang dia memimpin adalah bagus. Amen. Ya. Apa lagi? Ya. Cara kelima adalah Roh Kudus akan mengilhamkan kita untuk puji dan sembah Tuhan. Ya. Macam mana kita puji sembah Tuhan? Dengan pujian, dengan muzik, dengan mengucap, dengan sukacita, dengan hati yang sukacita. Ya. Dalam Kisah Rasul-Rasul babak 2 ayat 11 berkata, baik orang Yahudi maupun orang bangsa lain yang menganut agama Yahudi. Ada juga yang datang daripada Kreta dan daripada Arab. Tetapi kita semua mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita masing-masing tentang hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh Allah. Ya. Bila kita mengucap dalam roh, ia akan memuliakan hal-hal yang luar biasa mengenai Allah, bukan mengenai diri kita sendiri. Ya. Dalam Kisah Rasul-Rasul babak 10 ayat 46 berkata, mereka mendengar semua orang itu bertutur dalam bahasa-bahasa yang ajaib serta memuji-muji kebesaran Allah. Lalu Petrus berkata, lihatlah, semua orang ini sudah menerima roh Allah seperti kita. Ya, roh, bahasa roh itu sangat penting dalam hidup kita kerana Tuhan kita adalah roh. Dan bila kita menerima penyelamatan Yesus Kristus, roh ini diberikan kepada kita dan satu bukti adalah kita boleh berbahasa dalam roh. Dan ia akan mengilhamkan kita untuk puji dan memuliakan Tuhan. Ya. Dalam Filipus babak 3 ayat 3 berkata, kitalah orang yang sudah menerima sunat yang benar, bukan mereka. Kita menyembah Allah dengan pertolongan rohnya dan kita bersukacita kerana hidup bersatu dengan Kristus. Kita tidak bergantung kepada upacara yang lahirinya. Ya. So kita mesti tahu bila kita diilhamkan oleh Tuhan, ya, kita ada kuasa mahu menyembah Tuhan. Ya. Dalam Efesus babak 5 ayat 18 dan 19 berkata, janganlah kamu menjadi mabuk oleh wain, kerana hal itu akan merosakkan hidup kamu. Tetapi hendaklah kamu dikuasai oleh roh Allah. Kita harap kita dikuasai oleh roh Allah. Ya. Gunakanlah kata-kata daripada mazmur, nyanyian puji-pujian dan lagu rohani dalam percakapan kamu. Nyanyikanlah puji-pujian dan mazmur kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Bila kita puji balik kepada Tuhan. Kerana Tuhan itu maha kuasa. Kita memberitahu Tuhan betapa baiknya Tuhan, betapa bagusnya
berkat yang Tuhan bagi kepada kita. Ya, dalam mana? Dalam mazmur, dalam nyanyian pujian, lagu rohani, dalam percakapan kita. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Ya. Dalam Yohanes babak 4 ayat 24. Ya, Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan hanya dengan kuasa roh Allah orang dapat menyembah Bapa sebagai Allah yang benar. Ya. So tadi kita kata Allah adalah roh. Tuhan adalah roh. Kita adalah roh juga bila kita menerima penyelamatan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus memberi kita seorang penolong, iaitu Roh Kudus Allah. Ya. Dan yang keenam, cara kita boleh hidup dalam ruangan Tuhan, hidup suci dalam Tuhan, adalah dicatat dalam Galatia babak 5. Ini sungguh kita selalu ada mendengarnya. Ya. Ayat 22 sampai 23. Inilah hasil jika orang dipimpin oleh Roh Allah. Mereka saling mengasihi. Mereka bersukacita. Mereka hidup rukun. Mereka sabar. Mereka berbudi. Mereka baik hati. Mereka setia. Mereka rendah hati. Mereka dapat mengawal diri. Tidak ada hukum yang melarang perkara-perkara itu. So, bila kita membaca Galatia babak 5 ayat 22 sampai 23, kita ingat kembali, kita imbas kembali, adakah hidup saya menghasilkan buah-buah ini? Ya, kerana orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan menghasilkan buah-buah sebegini. Adalah buah saling mengasihi, adalah buah sukacita, adalah buah hidup rukun, adalah buah yang sabar, berbudi, baik hati, setia, rendah hati, dan dapat mengawal diri. Ya, adakah kamu mendapat buah ini dalam hidup kamu? Ya, kalau tidak, kita baca Galatia babak 5 dan kita lihat apakah hasil buah yang baik dan apakah buah yang tidak baik yang kita mesti asingkan. Ya, sekian. Terima kasih. Shalom.